Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawen dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 13 Julai. Kerajaan Sarawak tetap dengan keputusan untuk mengambil alih bangunan pejabat pos besar di Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Namzah berkata, bangunan pusaka pertinggalan Raja Charles Vinebrook itu antara hartanah yang hendak dikekalkan di bawah kerajaan negeri. Ia merupakan salah satu warisan lama yang terpenting di Sarawak. I'm not too sure about that, but that is one of the landed property that we want to be back with us. I'm not too sure whether it is under the federal government, but Post Office is a different matter altogether. It's under Post Malaysia. Post Malaysia. Probably later it will be taken back, or else I will just impose under Heritage, we'll take it back. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengerasmikan pra-pelancaran Hari Muzium Antarabangsa HMA 2023 di Kuching. Isni lepas Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mengumumkan Kerajaan Persekutuan bersetuju menyerah balik sejumlah 54 lot daripada 218 lot tanah yang disenaraikan Kerajaan Negeri. Ia berhubung pelupusan tanah Pesuruhjaya Persekutuan di Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Abdul Karim berkata HMA merupakan peluang untuk komuniti beriadah dan belajar mengenai sektor pemuziuman, kepentingan dan sumbangannya kepada masyarakat. Pelbagai acara bakal diadakan di sekitar Kuching termasuk seminar, persembahan budaya serta pameran sempena sambutan itu yang akan berlangsung selama 6 hari bermula pada 31 Julai ini. Kenderaan prototipe Autonomous Rapid Transit ART bagi sistem pengangkutan urban Kuching KUTS dijangka tiba di Kuching bulan depan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kenderaan tersebut akan menjalani percubaan kejuruteraan selama 2 bulan di Isthmus pada September dan Oktober bagi persediaan untuk latihan Proof of Concept POC pada November. Tahap pertama POC telah dilaksanakan di China pada Februari lepas. Datuk Seri Lee memedahkan fasa 1 projek KUTS melibatkan pembinaan 27.6 km Blue Line menyambungkan rembus di Kota Semarahan ke Hikmah Exchange di Bandaraya Kuching. Ia turut melibatkan pembinaan Red Line sepanjang 12.3 km dari Kuching Central ke Pending dan Green Line sepanjang 30 km dari Pending ke Damai Central. Operasi ART bagi fasa pertama dijadual bermula secara berperingkat menjelang suku keempat 2025 sehingga suku keempat 2027. Penyiapan fasa 1 KUTS akan membolehkan latihan untuk POC ART bagi laluan pendek Blue Line fasa kedua KUTS dilaksanakan pada November. Projek KUTS adalah untuk mengurangkan kesesakan trafik di kawasan Greater Kuching dan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang moden, boleh dipercayai dan cekap. Datuk Seri Lee menyatakan demikian selepas melawat trek ART di Samarahan. Sarawak mencatatkan jenayah komersial sebanyak 1,465 kes bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini dengan kerugian mencecah RM60 juta. Bercakap kepada media di Kuching, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata jumlah kes itu juga menyaksikan peningkatan berbanding 1,278 kes dengan kerugian RM36 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Antara kes jenayah komersial melibatkan mangsa paling ramai di negeri ini ialah jenayah e-dagang 279 kes dengan nilai kerugian RM2.06 juta, tawaran pekerjaan 165 kes dengan kerugian RM3.9 juta, pinjaman tidak wujud merekodkan 154 kes beserta kerugian berjumlah RM1 juta. Jenayah komersial berkaitan pelaburan pula merekodkan 115 kes dengan kerugian RM12.4 juta dan penipuan melalui telefon sebanyak 111 kes dengan kerugian RM8 juta. Datuk Muhammad Azman berkata sebanyak 456 tangkapan berkaitan jenayah komersial telah dibuat bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. 652 orang telah dituduh di mahkamah bagi tempoh sama termasuk kes pada tahun sebelumnya. Baik, sementara itu seorang lagi individu kerugian lebih RM1 juta setelah terpedaya dengan iklan pelaburan menerusi media sosial. Kes terbaru melibatkan seorang juruteknik sebuah syarikat di daerah Kuching. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri menerusi kenyataan media memaklumkan pada April lepas mangsa seorang lelaki berusia awal 60-an tertarik dengan iklan pelaburan di YouTube.
Mangsa telah menekan pautan yang diberikan dan mengisi nombor telefon bimbit sebelum dihubungi seorang wanita menerusi WhatsApp. Juruteknik itu kemudiannya dijemput menyertai kumpulan WhatsApp yang mempunyai lebih 60 ahli dan telah memberikan segala maklumat untuk mendaftar masuk pelaburan. Mangsa yang dijanjikan keuntungan telah membuat 25 transaksi kewangan berjumlah 1.1 juta ringgit ke 5 akaun bank berbeza sepanjang tempoh 2 bulan bermula awal Mei lepas. Lelaki itu menyedari dirinya ditipu setelah hanya menerima pulangan sebanyak RM16,000 sebelum membuat laporan polis. 8 operator judi termasuk dua wanita warga asing ditahan dalam serbuan op dadu di kawasan Stutong di Kuching Selasa lepas. Kesemua mereka diupah untuk mengendalikan pusat tersebut dan membuat panggilan kepada pelanggan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan perjudian dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmun Bajah berkata selain panggilan telefon, mereka juga mempromosikan judi dalam talian menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Telegram, WeChat dan Facebook. Beliau berkata siasatan awal mendapati sindiket dipercayai telah menjalankan operasi sejak beberapa bulan lepas berdasarkan kepada rekod dan transaksi. Dalam kenyataannya, ACP Ashmun memaklumkan polis turut merampas pelbagai peralatan termasuk komputer, telefon bimbit, modem dan peralatan lain. Anggaran kutipan yang diperolehi sepanjang operasi dijalankan kira-kira RM450,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 dan Seksyen 15-1-C Akta yang sama. Manakala semua suspek akan direman selama 2 minggu bermula hari ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Bintulu mengalu-alukan mana-mana pihak untuk menyumbang hampas kayu ia sebagai kegunaan membersihkan tumpahan minyak di jalan raya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, Kristus Buson berkata, setakat tahun ini sebanyak 15 kes tumpahan minyak di jalan raya dilaporkan di kawasan Bintulu. Satu daripadanya melibatkan kes kemalangan maut. Oleh itu, bekalan hampas kayu amat diperlukan oleh pihaknya jika berlaku tumpahan minyak di jalan raya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas sumbangan hampas kayu daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang. Sebelum ini kita memang ada kesukaran untuk mendapatkan habuk-habuk kayu ni lah. Jadi sekarang dengan adanya inisiatif daripada YB, jadi perkara ini memudahkan kami untuk melaksanakan tugas dengan berjaya. Dalam pada itu, Johnny menyeru syarikat kilang kayu di sekitar Bintulu untuk menyumbang hampas kayu bagi kegunaan pihak bomba. So I also welcome itu kilang kalau ada itu ucip boleh bantu kasih bomba just in case I know this ucip can sell so I think partially they can do CSR because we can only get ucip from the kilang only because normally nobody can get the sources or else they can get the pasir is not as effective as this ucip. Saudara, perahu tambang sememangnya sudah begitu sinonim dengan Bandaraya Kuching. Walaupun penumpang sudah semakin berkurangan berbanding sebelum ini, Pak Tambang masih lagi meneruskan hikmatnya untuk kelangsungan rutin harian penduduk di kawasan Petrajaya. Baik, ikuti laporan wartawan pelatih Ainul Azavarina Pendi. Perahu tambang adalah pengangkutan terawal di Kuching sejak pemerintahan Rajah Group. Walau adanya Jabatan Daruhana, masih ramai penduduk sekitar menggunakan perahu tambang kerana ianya lebih murah berbanding dengan perkhidmatan e-hailing pada masa kini. Antara yang masih menagih khidmat perahu tambang termasuk penduduk dari Kampung Sungai Bedil, Kampung Lintan dan Kampung Gresik. Sesekali pelancong yang ingin merasai perkhidmatan perahu penambang. Salah seorang penumpang, Fikri Haris, yang bekerja di sebuah kompleks beli belah di Kuching memberitahu menggunakan perahu tambang lebih mudah dan berjimatkan masa serta kos dengan tambang hanya RM1 untuk sekali perjalanan. Berbanding menggunakan perkhidmatan e-hailing dengan kadar pengangkutan kadang-kala tidak menentu, malah terpaksa menempuh kesesakan trafik terutama pada waktu puncak. Wah, kami jimat sikitlah. Jimat? Dekat sikit dengan rumah. Pendapat sama turut dikongsikan Salah Abdullah, penduduk Kampung Sungai Bedil Besar yang tetap setia menggunakan perahu tambang yang dianggapnya sebagai mengambil nostalgia lama. Saya dah buat minit warna berkata yang dia. Bau nyaman, bawa mat nyaman pakai.
Bagi Ahmad Junaidi yang telah mengusahakan perahu tambang sejak remaja, beliau mengakui pendapatannya kini sudah jauh menurun, namun akan tetap meneruskan perahu penambang yang diwarisi daripada bapanya. Menurut Ahmad, waktu puncak dan hujung minggu adalah waktu paling ramai penumpang, namun akur perubahan pembangunan seperti pembukaan Jabatan Daruhana pada tahun 2017 menjejaskan punca rezekinya bersama rakan pengusaha yang lain. Macam dolok marik lah, tambang banyak, orang pun banyak, pasar pun masih banyak di situ aja. Saya tempat lain tu dah pasar dah banyak. Jadi ada kurang lah. Ahmad Junaidi berharap perahu tambang dapat kekal bertahan sebagai gaya tarikan pelancong di Bandaraya Kuching agar pengusaha sepertinya mampu meneruskan tradisi yang telah wujud sejak zaman kolonial. Ainur Askari Dapendi, RTM. Sungai Sarawak penuh geliaran perahu tambang. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Khamis 13 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Raja Sofia Daridwan. Salam Malaysia Madani.